الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat daripada Itban bin Malik radhiyallahu anhu, qala asabani fi basari ba'du syai' فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دكشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلكه، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه، atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi nama dia Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Itban, asabani fi basari ba'du syai', aku sakit mata. Itban kata, aku sakit mata, telah menimpa terhadap pandangan mata aku sesuatu. Itu terjemahan dia. Maknanya Itban kata, satu hari aku sakit mata. Dalam syarah hadis dia ada cerita, satu riwayat kata mata dia jadi buta, satu riwayat kata mata dia jadi rabun, nampak tak jelas. Pokok pangkalnya Itban ditimpa sakit mata, begitu. Faba'attu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku hantar orang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anni uhibbu an ta'tiyani, aku harap sangat kalau boleh Nabi mailah tengok aku di rumah aku. Sahabat Nabi
sudah biasa semayang jemaah dengan Nabi, berimamkan Nabi, hari-hari jumpa Nabi, tiba-tiba sakit punya pasal tak boleh jumpa Nabi, maka rindu nak jumpa Nabi ni amat-amat sangat. Maka dia hantar satu orang untuk pergi jumpa Nabi SAW, jemput Nabi mai rumah dia. Fatusalli fi manzili, dia kata dia hajat sangat kalau boleh Nabi mai, Nabi semayang di rumah dia. Fa'attakhizahu musalla, aku nak jadikan tempat Nabi semayang tu sebagai musalla, sebagai tempat aku semayang hari-hari. Dia sakit mata, dia nak pergi masjid jemaah tak boleh. Jadi sebagai ganti tak boleh nak berjemaah dengan Nabi di masjid, dia nak panggil Nabi mai rumah dia, dia nak bagi satu tempat, suruh Nabi semayang di tempat tu. Tempat Nabi semayang tu, dia nak ambil berkat Nabi, dia nak semayang di situ. Sepakat jumhur ulama, sepakat semua ulama mengatakan Nabi SAW ni, seluruh diri Nabi itu ada keberkatan. Ini tuan-tuan baca, dia dalam Tauhid ada cerita benda ni. Sepakat jumhur ulama mengatakan seluruh diri Nabi itu ada berkat. Maka tidak heran Anas bin Malik, tiap-tiap kali bila Nabi sikat rambut, Anas bin Malik ini khadam Nabi. 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Daripada hari Nabi jejak kaki di Madinah tu, bermulalah tugas dia menjadi khadam Nabi sampai hari Nabi wafat, dia khadam Nabi. Bila Nabi sikat rambut, rambut Nabi luruh, dia sambut. Dia simpan beberapa helai rambut Nabi, sehinggalah apabila Nabi wafat, sahabat lain dengar cerita kata dia ada simpan rambut Nabi, sahabat pakat pergi minta, dia bagi, tinggal selai dia simpan. Dan dia pesan apabila dia mati esok, rambut ni tolong simpan sekali dengan dia. Perbuatan Anas itu tidak salah, kerana sepakat jumhur ulama mengatakan seluruh diri Nabi itu ada berkat dia. Tapi suka diingat bahawa berkat ini tidak turun kepada orang lain. Maka kita tidak jumpa satu hadis pun yang menceritakan anak-anak Nabi orang pergi ambil berkat. Kita tidak jumpa satu hadis pun yang menceritakan sahabat-sahabat Nabi orang pergi ambil berkat. Kerana berkat ini hanya khusus kepada diri Nabi SAW sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Itban bin Malik yang sakit mata, yang nak pergi jemaah di masjid tak boleh ni, dia minta Nabi mai rumah dia, dia tunjuk satu tempat, dia suruh Nabi semayang di situ. Tempat Nabi semayang dia jadikan musalla, jadikan tempat dia semayang. Kata Itban, fa'atan Nabi SAW wa man sya'a min ashabih. Maka Nabi terima jemputan dia. Nabi mai ke rumah Itban ini bersama dengan beberapa orang sahabat yang Nabi ajak pergi. Fadakhalah, Nabi masuk rumah dia. Wa huwa yusalli fi manzili, dan Nabi semayang di rumah Itban ini, di tempat yang ditunjuk oleh Itban bin Malik. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum, sahabat yang mai sama dengan Nabi, mereka duduk tunggu di luar, duduk sembang. Dalam pada Nabi semayang sunat di rumah Itban ini, dalam pada tu sekumpulan sahabat duduk di luar tu, yatahaddatsun, mereka ni duduk sembang. Summa asnadu uzma zalika wa kubrahu ila Malik ibn Dukhshuh. Nabi duduk semayang dalam rumah Itban, sahabat di luar duduk sembang sampai kepada satu tajuk. Dia bercerita tentang kisah satu orang sahabat lain yang bernama Malik bin Dukhshuh. Sembang ni, bila sembang ni dia sedap mulut lah. Sembang sebut nama satu orang, pakai duk hurai, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, pakai duk buat cerita lah. Dia ni tahu sikit, boh sikit, dia ni tak tahu pun boh sikit.
Lalu akhirnya sembang-sembang itu sampai singgah kepada satu orang sahabat yang bernama Malik bin Dukhsyum. Malik bin Dukhsyum ni dia sahabat Ansar, dia orang Madinah. Tapi tak apa hal, banyak orang duk berburuk sangka dekat dia. Maka ramai orang duk kata Malik bin Dukhsyum ni munafik. Sedangkan Malik bin Dukhsyum ini terbukti dia ikut sama ketika perang Badar. Jadi cerita punya cerita, yatahaddatsuna bainahum, bakal duk sembang keluar nama Malik bin Dukhsyum ni, depa cop atas diri dia, depa kata dia munafik. Nabi duk semayang, Nabi dengar benda ni. Qalu, kata sahabat hadut sembang ni, waddu annahu da'a alaihi fahalaka. Depa kata nak bagi cantik lagi biar Nabi doa dia ni lingkup. Tuan-tuan, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tak sukanya mereka kepada Malik bin Dukhsyum ni sampai ke peringkat waddu annahu da'a alaihi fahalaka. Kalau boleh Nabi mau doa bagi dia ni lingkup. Dia ni duri dalam daging. Wa waddu annahu asabahu syarrun. Kalau boleh biar Nabi doa supaya dia ditimpa syarrun, dia ditimpa kejahatan, ditimpa benda tak elok. Begitu. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah. Nabi habis sembahyang. Nabi duduk sembahyang tadi telinga duduk dengar. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah. Nabi habis selesai sembahyang, wa qala, Nabi kata, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi beralih dekat sahabat, hadut cerita, duk kata lugu tu lugu ni, duk pemburuk sahabat sendiri ni semua. Nabi beralih, Nabi tanya mereka. Nabi kata, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi kata, tidakkah Malik bin Dukhsyum yang hampa duk kata dia munafik, hampa minta dia ni aku doa bagi lingkup, tidakkah Malik bin Dukhsyum ini menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah? Nabi kata, tidakkah orang yang hampa duk kata macam-macam kat dia sampai hampa tuduh dia munafik tadi ni, tidakkah dia ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah dia mengucap? Qalu, jawab sahabat hadut sembang ni, innahu yaqulu zalik wa ma huwa fi qalbi. Dia kata dekat Nabi, betul dia mengucap, tapi mengucap saja, tak ada di hati. Tuan-tuan tengok, Nabi dah tegur ni, tidak ni cukup lah. Dah, gasak lagi, serang lagi. Betul, dia kata memang betul dia mengucap. Innahu yaqulu zalik. Sesungguhnya dia ada sebut kalimah syahadah ni, dia mengucap. Wa ma huwa fi qalbi, tapi tak mai pada hati. Munafik dia ni. Lagi sekali dia kata depan Nabi. Qala, Nabi kata, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulan nar aw tat'amah. Nabi kata, Nabi kata, siapa juga yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak akan masuk neraka, neraka tidak akan makan dia. Nabi kata begitu. Qala Anas bin Malik yang doa ada sama dengar Nabi kata ni. Anas kata, fa'ajabani hadzal hadis. Anas kata, hadis ni betul-betul menyebabkan aku rasa takjub dan kagum. Ni hadis Nabi sebut ni, cerita ni Anas kata, fa'ajabani hadzal hadis. Hadis ni betul-betul bagi aku rasa kagum. Faqultu libni, maka aku suruh anak aku. Anas bin Malik kata, uktubhu fakatabah. Aku suruh anak aku hang tulis hadis Nabi kata ni, hang tulis. Fakatabah, maka anak aku tulis hadis itu, simpan hadis itu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kata kita orang Islam, kita kata kita nak pegang kepada Quran dan hadis Nabi.
Maka yang kita baca malam ni ialah hadis Nabi. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni di dalam Sahih Muslim di bawah tajuk mati di dalam kalimah la ilaha illallah. Dia ada membawa hadis ni untuk kita jadikan pedoman hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan membawa iktibar kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 153. Muka surat 153 kita masuk surah Asy-Syu'ara Makkiyah. Surah Asy-Syu'ara Makkiyah. Surah Asy-Syu'ara yang diturunkan di Makkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin Mim. Dia mula surah ni dengan huruf-huruf pendek. Ta itu dibaca 2 harakat, Sin itu 6 harakat, dan Mim itu 6 harakat. Kata dia Allah Ta'ala lebih tahu dengan kehendak daripada kalimah itu. Wallahu a'lam. Apa maksud Allah bila Allah mulakan firman dia dengan alif lam mim? Apa maksud Allah apabila Allah mulakan firman dia dengan yasin, dengan nun, dengan alif lam ra, dengan ta sin mim? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Firman Allah, tilka ayatul kitabil mubin. Bermula ini, yakni segala ayat Al-Quran itu adalah beberapa ayat Quran, kitab yang nyata, zahir agama Islam sebenar daripada yang batil. Tuhan mula surah Asy-Syu'ara ni dengan dia tarik perhatian kita kepada Quran, bahawa Quran ini adalah kitab yang mengandungi ayat-ayat yang jelas. Quran jelas. Benda yang haram, benda yang halal, jelas Quran beritahu. Apa kena buat, apa tak boleh buat, jelas Quran beritahu. Quran adalah sebuah kitab yang jelas. Dia menzahirkan kebenaran agama Islam. Firman Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Barangkali engkau, wahai Muhammad, bunuh nyawa engkau kerana duka cita, kerana bahawa tiada mereka itu, yakni ahli Mekah itu, beriman sekalian, kerana mereka itu kaum dan juga kerabat engkau. Awal-awal Allah sudah injek satu ubat bagi dekat Nabi SAW. Allah kata dalam ayat tu, la'allaka bakhi'un nafsak. Wahai Muhammad, kalau nak ikutlah, tentu kamu sanggup bunuh diri kerana kecewa dengan orang-orang Mekah yang tak mau ikut kamu. Allah kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu ikut hati kamu, kamu boleh bunuh diri kamu. Pasal apa? Pasal kamu kecewa dengan orang Arab Mekah yang tak mau ikut kamu. Lebih-lebih lagi yang tak mau ikut Nabi ni, adik-beradik Nabi. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Jahal? Siapa ni? Mereka ni semua yang bangkit berdiri, yang mencabar Nabi, yang nak memusnahkan Nabi. Siapa mereka ni? Adik-beradik Nabi sendiri. Orang yang tolak Nabi, yang tak mau pakai Nabi, yang tak mau percaya Nabi, yang duk cari pasal dengan Nabi ni siapa? Ini semua orang yang Nabi daripada kecil-kecil mereka kenal dah. Sampai mereka panggil Nabi dengan nama Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Tapi bila Nabi ajak mereka sembah Allah, mereka tak mau ikut. Nabi kecewa. Allah kata kalau ikut kecewa, kamu boleh bunuh diri. Allah kata lagu tu, inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Jika kami nak, nescaya kami turun atas mereka itu daripada langit itu ayat-ayat, yakni tanda-tanda yang menakuti, seperti kami boleh angkat bukit atas kepala Bani Israel. Maka berkekalanlah leher mereka itu baginya menghina sekalian, maka beriman mereka itu.
Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, Tuhan kata, wahai Muhammad, kalau kami nak jadikan semua penduduk Mekah ni beriman dekat kamu, kami boleh buat. Mudah aja. Tuhan kata, aku hantar malaikat pergi cabut bukit, pergi duduk terapung atas kepala mereka. Hampa nak ikut Muhammad kata, kalau tak mampu empuk bukit ni. Tuhan kata, nescaya semua pakat tunduk kepada ajaran kamu. Mudah aja. Tuhan kata mudah aja. Nak bagi semua orang beriman, mudah aja. Tapi kami tak buat macam tu. Dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, "Law syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Tuhan kata, kalau sekiranya Tuhan kamu mau, kalau sekiranya Tuhan kamu nak, la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kami boleh bagi jadi semua penduduk bumi ni beriman semua kepada Allah. Tuhan kata, aku mau ke tak mau aja. Kalau aku nak bagi semua jadi beriman, aku boleh buat. 1000 cara aku boleh buat nak bagi orang beriman ni. 1000 cara. Sama ada dengan cara ugut, dengan cara bagi takut, dengan cara suntik hidayah dalam hati mereka. Kami boleh buat, tapi kami tak buat. Biar manusia pilih jalan hidup mereka. Firman Allah, "Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin." Dan tiada datang akan mereka itu, yakni akan kafir-kafir Mekah itu, daripada Quran, yakni daripada Tuhan Ar-Rahman yang baru datang itu, melainkan adalah mereka itu daripadanya, yakni daripada Quran yang baru datang itu, berpaling sekalian, tidak beriman dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata kafir-kafir Mekah ni, mereka dah sebati dah dengan hidup jahiliah mereka. Sebati dah dengan adat jahiliah ni, dah sebati dah. Tiba-tiba Quran ni sesuatu yang muhdath, sesuatu yang baru main. Nak terima benda hak baru main, sedangkan kita dah sebati dah dengan adat lama, senang dah. Kita dah sebati dah dengan benda tu. Lagu tu lah orang duk buat kita celek-celek mata, orang duk buat lagu tu. Tiba-tiba main duk baca ayat Quran, kata benda tu tak betul. Kita nak ikut yang mana? Benda ni jadi dalam masyarakat kita lah ni. Benda ni jadi dalam masyarakat kita, jadi benda ni. Bila ada kematian dalam kampung, nak kenuri malam 1, malam 2, malam 3, malam 7, malam 14, malam 40, malam 100. Kita celek-celek mata, lagu tu orang duk buat dalam masyarakat. Bila mati, ada kenuri arwah malam 1, malam 2, malam 3, malam 7, malam 14. Tak buat jadi macam salah, pasal semua orang buat. Tiba-tiba main nak baca satu hadis Nabi SAW kata, apabila berlaku kematian, jangan keluarga yang ditimpa musibah kematian tu buat makan, kerana buat makan itu dianggap sebagai ratap tangan yang seolah-olah tak boleh menerima qada dan qadar Allah. Bila main baca hadis tu, pakat terbelik biji mata habis, ni mana pula ni orang dah buat lama dah. Susah bagi kita nak menerima hadis, pasal kita dah sebati dengan adat lama. Walaupun yang ni hadis, orang main buka kitab, tunjuk, baca, tengok makna dia macam mana, kok makna ni silap. Kita tanya orang mengaji Arab, bagi tahu makna betul, dia bagi tahu memang betul macam tu. Kita nak terima tu susah. Pasal apa? Pasal lama dah kita duk buat lagu ni. Demikian hal dengan orang Arab Mekah. Mereka dah lama dah duk sembah berhala, sembah tokong. Kaabah tu ada 360 biji tokong, duk ada keliling Kaabah tu. Al-Lata wal-Uzza, macam-macam nama berhala besar depa sandak di dinding Kaabah. Depa tawaf Kaabah dalam keadaan telanjang bogel, tak pakai apa. Itu yang dia depa duk buat. Tiba-tiba main Nabi Muhammad kata hak tu tak betul. Oh, kacau, depa kata kacau, dia ni kacau. Kacau dia ni mana pula main duk habang ni. Kita sekian lama punya duk buat, kita sedang-sedang pak kita Tok Wan, kita duk buat macam ni, main dia kata kita tak betul. Nabi Muhammad kata, bukan aku kata, Allah Tuhan aku, Tuhan hampa semua, Allah yang kata. Nabi baca ayat Quran, mereka dengar ayat Quran yang Nabi baca ni, mereka kata benda ni muhdath, benda ni benda baru, kami tak mau ikut baru, kami nak ikut lama. Allah cerita benda ni kepada kita dalam Quran. Firman Allah, faqad kazzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka sungguh dusta mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah itu dengan Quran.
maka lagi akan datang akan mereka itu segala khabaran sebagai kesudahan barang yang ada mereka itu dengan berbuat olok-olok itu. Sungguh bila mai Quran faqad kazzabu, depa kata ni semua tipu, tak boleh pakai. Muhammad tu buat mai ayat Quran ni, dia ada interest, dia ada kepentingan dia buat mai ayat Quran ni, dia kata yang ni Tuhan dia bagi mai ni, semua ada cerita di sebalik dia duk cakap ni. Dia cakap ni dengan tujuan dia nak jadi pemimpin kita, dia nak tampuk kekuasaan. Dia ni ada kepentingan, dia ni cakap ni ada udang balik batu, dia ni macam-macam tohmahan orang bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan tidakkah memandang mereka itu kepada bumi? Tuhan buat turun ayat dekat Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad pergi baca dekat orang kafir Mekah ni. Tuhan kata lah ni macam ni, alam yarau ilal ard kam anbatna fiha min kulli zawjin karim. Tuhan kata, tidakkah hampa tengok kepada bumi? Banyak yang kami tumbuh pada bumi itu daripada tiap-tiap bagai tumbuhan yang elok-elok. Cuba tengok bumi yang apa duk pijak hari-hari ni. Tidur, celek mata, nampak bumi. Tengok segala macam pokok, segala macam tumbuh-tumbuhan ada di atas muka bumi ni. Siapa buat benda ni semua? Siapa buat benda ni semua? Kita boleh duduk-duduk atas lantai batu marmar, terazu, mozaik, apa semua ni. Benda ni jadi sendiri dah. Ada kelang duk buat. Kalau terazu hak kecil pak sagi, sekaki-sekaki ni pun kena ada kelang buat, takkan bumi besar ni tak ada siapa buat. Kursi meja kita duduk-duduk di rumah duk makan hari-hari, kursi meja tu kecil aja, tu pun ada orang buat, ada tukang kayu buat, ada kelang buat. Takkan bumi yang besar dengan gunung ganang, sungai, laut, segala macam benda yang ada di atas muka bumi ni jadi sendiri, tak gaduh siapa buat. Benda kecil pun nak kena orang buat, takkan benda besar tak gaduh orang buat. Tak logik atas. Tuhan kata, wahai Muhammad, pergi bagi tahu dekat mereka ni, tengok ni apa benda ada keliling kita ni, benda ni jadi sendiri kah? Tak gaduh ada siapa buat kah? Inna fi zalika la ayah, bahawasanya pada yang demikian itu dalil atas sempurna kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni semua dalil bahawa Allah Tuhan berkuasa, Tuhan maha berkuasa, boleh buat apa saja. Firman Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tiada kebanyakan mereka itu beriman pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kebanyakannya tak mau nak beriman walaupun bukti itu ada depan mata. Tuan-tuan, kita hari ini kita kagum dengan touch and go. Kita nak masuk lebuh raya, pakai satu kad touch and go, letak, pagang dia automatik buka. Oh, kita kata dahsyat. Kita tak fikir, kita hari-hari duk makan, kita pegang nasi, mulut buka. Automatik lah, tutup automatik lah. Mana ada siapa main duk perosok mulut tak mau buka, dia sendiri saja jemput nasi sini nganga dah. Siapa buat tu automatik tu? Siapa buat? Baru sentuh nasi, mulut dah nganga ni, siapa buat? Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Automatik lah tu. Tapi orang tidak nampak itu automatik Allah buat tu. Dia duk kagum dengan tas enggo yang manusia buat tu. Manusia yang reka tas enggo tu pun Allah yang cipta dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang Bali main apa kat mata kita, dandan pejam. Macam mana tu? Tak ada fikir apa duk buat motor deras, habuk main dandan pejam. Habuk kecil tu, kita bukan nampak pun, tapi dia ada rasa, ada benda nak masuk mata, pun kita pejam mata. Automatik kita pejam mata. Siapa yang mencipta tu? Chip dalam diri kita nak wujudkan automatik tu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak pernah fikir benda-benda ni. Firman Allah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan bahawasanya Tuhan engkau itu ialah yang amat keras pada mengazab orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala dia marah sungguh kepada orang yang kafir, maksudnya orang yang bantah, orang yang ingkar dia. Allah akan azab orang-orang yang bantah ni dengan azab keras. Dan Allah amat kasih dan sayang dengan segala orang yang mukmin dan beriman kepada Allah.
Firman Allah, wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin qauma fir'aun. Dan sebut olehmu wahai Muhammad bagi kaum engkau ketika menyeru Tuhan engkau kepada Musa malam dia lihat api dan pokok kayu di bukit Tur. Kata Tuhan, ya Musa, bahawa datang olehmu kepada kaum yang zalim, yakni kaum Fir'aun itu, jadi rasul kepada mereka itu. Dan Fir'aun yang zalim dirinya dengan kufur dan perhamba Bani Israel. Adalah Bani Israel ketika itu 630,000 semuanya. Allah suruh Nabi Muhammad cerita sejarah kepada umat Nabi Muhammad. Allah kata, wahai Muhammad, cerita balik dekat umat kamu, cerita balik dekat orang-orang yang hidup pada zaman kamu, cerita balik kepada mereka ni semua tentang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam suruh bidakwah Firaun dan juga orang-orang Firaun. Cerita kat mereka ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bidakwah dekat orang-orang besar Quraisy ni. Bukan senang nak bidakwah orang besar-besar. Dia ada pangkat, dia ada kuasa, dia ada duit, dia ada ringgit, dia nak dengar tak mau dengar, dia punya suka. Tapi Allah suruh Nabi Muhammad pergi panggil pembesar-pembesar Quraisy ni suruh ikut ajaran Nabi Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad pergi buat kerja tu bukan benda baru. Dulu pun Allah dah suruh. Nabi Musa pun disuruh pergi panggil Firaun dan orang-orang dia, suruh sembah Allah. Nak panggil Firaun, manusia yang mengaku Tuhan. Allah suruh Nabi Musa, wahai Musa, pergi jumpa Firaun dan kaum dia. Mereka ni zalim, Tuhan kata. Zalim pasal apa? Yang pertama pasal kufur. Nabi Musa mai dekat dia, tunjuk mukjizat yang tu yang ni, bukti kata aku ni utusan daripada Allah. Allah Tuhan yang bagi mukjizat dekat aku. Dia tak pakai apa yang Nabi Musa kata. Zalim. Bahkan lebih teruk, Firaun ni dia zalim terhadap Bani Israel. Firaun dia bangsa Qibti. Maka oleh kerana dia bangsa Qibti, dia selalu suka nak tekan Bani Israel yang bukan bangsa dia. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam daripada bangsa Bani Israel. Dia duk tekan bangsa ni. Pada zaman Firaun memerintah ni, Bani Israel masa tu ada 630,000 orang. Ramai lah zaman tu, 630,000 ramai. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Musa pergi jumpa Firaun yang duk buat zalim dekat 630,000 orang ni. Pergi jumpa dia, nasihat dia, ajak dia supaya dia sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa disuruh pergi ajak orang yang boleh bunuh dia, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi disuruh buat kerja yang sama. Firman Allah, ala yattaqun. Apa kerana tiada takut mereka itu akan Allah? Allah macam heran. Allah kata, awaklah mereka ni tak takut Allah. Ala yattaqun, awaklah mereka ni, Fir'aun dan orang-orang dia ni, awaklah mereka ni tak takut kepada Allah dengan ikut suruh Allah dan menjauhi segala tegahnya. Awaklah mereka ni tak takut ke Allah. Kalau betul-betul takut dekat Allah, mereka akan ikut perintah Allah. Mereka ni duk bantah Allah, mereka ni tak takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Kata Musa, wahai Tuhanku, bahawasanya aku takut bahawa dusta mereka itu akan laku. Bila Allah suruh Nabi Musa pergi panggil, pergi ajak Firaun dengan orang dia sembah Allah, Nabi Musa atas naluri, atas sifat kemanusiaan, dia pun takut. Sebab apa? Sebab nak pergi ajak orang yang mampu buat benda macam-macam ke dia. Silap hari bulan pergi ajak sat lagi, masuk jil buta aja. Silap hari bulan pergi ajak sat lagi, kena tangkap, kena dera buta aja. Silap dia kata dekat Allah, Nabi Musa kata dekat Allah, Rabbi inni akhafu an yukadzibun. Wahai Tuhanku, aku takut kok mereka tak percaya apa aku kata. Kata dia, wa yadhiqu sadri, dan aku takut picik dada aku daripada dusta mereka itu. Aku takut saat lagi bila aku pergi ajak mereka tak mau pakai apa yang aku kata. Aku takut jadi sempit dada aku. Picik itu sempit lah. Yudayiq ni maksudnya
sempit dada. Firman Allah, wala yantaliqu lisani, dan tiada fasih lidahku dengan menyampai risalah Tuhanku itu. Nabi Musa kata, aku takut tak lagi pergi jumpa Firaun, dia raja besar, dia mengaku Tuhan, dia ada segala-gala. Aku takut saat lagi aku sampai depan dia, wala yantaliqu lisani, takut lidah aku jadi kelu nak cakap tak boleh. Tuan-tuan, takut. Kadang-kadang bila takut ni nak cakap tak lepas. Kita ni masa tak kena apa ni cakap terah lah. Tumbuk meja, gedung, sigung, patah meja 2-3. Betul-betul pergi duduk depan, dia dah jadi lain macam lah. Cakap pun jadi nak terbit tak terbit. Jadi hadu ingat nak kata pun terlupa habis. Dia jadi lagu tu. Ini kepulaan Nabi Musa alaihi salam pergi jumpa Firaun. Firaun, siapa tak kenal dia? Nabi Musa atas sifat dia sebagai manusia, tak sah cakap besar, tak sah sombong diri, cakap hak betul. Depan Tuhan dia kata, ya Allah, dia kata aku takut saat lagi bila sampai di depan Firaun, saat lagi dia tak percaya apa aku kata. Aku takut dengan kerana dia tak percaya saat lagi, wa yadhiqu sadri, dada aku jadi sempit, wala yantaliqu lisani, aku takut sampai depan dia tak terbit kalimah di mulut aku. Aku takut jadi legudu. Fa arsil ila Harun, maka suruh olehmu kepada Harun serta aku. Maka dia kata, Nabi Allah Musa alaihi salam kata kepada Allah, ya Allah, dia kata kalau boleh bagi seorang teman kepada aku, jangan suruh aku pergi seorang. Suruh Musa, suruh Harun sepupu aku pergi sama dengan aku untuk jumpa Firaun. Seorang ni macam duk kata lah tuan-tuan, bila seorang kita nak main mengaji pun boleh cari main. Nak main mengaji, telefon kawan, malam ni tikam betul jom. Allah aku, macam duk main lagu tu. Telefon kawan seorang lagi, ni malam ni tikam betul jom. Dia kata malam ni telefon 3 orang duk main buah tu. Kita sekali tak faham apa biar dia salah aku tak. Semangat tak ada bila seorang main. Dia duk jadi berani, ni pasal ramai. Bila ramai ni, hang berani sikit, aku berani sikit, dia jadi berani lah. Bila seorang, habis. Nabi Musa alaihi salam, Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tuan-tuan, bukan ulama saja, Nabi. Dia pun seorang tak cukup kuat. Dia kata dekat Tuhan, ya Allah, fa'arsil ila Harun. Dia kata tolong, dia kata Nabi Harun, sepupu aku tu, panggil dia sama dengan aku untuk Nabi jumpa Firaun. Walahum alayya zanbun, dan bagi mereka itu atas aku dosa kerana aku bunuh Qibti. Nabi Musa kata lebih-lebih lagi aku nak pergi menghadap Firaun dalam keadaan aku ada buat salah. Nabi Musa ni ada cerita lama. Dia sudah pergi bagi penampak dekat satu Qibti, mati kawan tu. Dia bukan nak bunuh kawan tu. Berlaku satu hari, ditakdirkan Allah berlaku satu hari depan mata dia. Dia tengah duduk berjalan, jumpa satu Qibti dengan satu Bani Israel duduk bertengkar sampai duduk bertolak-tolak. Nabi Musa pergi masuk campur. Dia pergi masuk campur, dia tanya ni apa hal hampa bergaduh. Tanya Qibti ni cakap lebih sikit macam mana ke, dia pang sebiji. Jatuh sengak, jalan kawan tu. Maka dengan kerana tu, Nabi Musa alaihi salam lari. Lepas tu lari sebab dia takut. Dia sudah bunuh satu Qibti. Qibti ni keturunan Firaun. Saat lagi Firaun nanti cari dia, Firaun nanti tuntut pembalasan dekat dia, maka dia lari diri dia pergi ke Madian. Ini cerita dalam tafsir. Aku dah lari dah daripada Firaun ni, lari pergi duduk di satu negeri nama Madian. Lah ni Allah nak suruh dia pergi jumpa Firaun, nak ajak Firaun sembah Allah. Yang ni pergi tahan tengkok. Dia kata kalau aku pergi seorang, dia kata nanti jadi macam-macam dekat aku ni. Aku ada salah ni. Aku biasa bunuh seorang Qibti. Dia kata. Fa'akhafu an yaqtulun. Maka takut bahawa bunuh mereka itu akan daku. Aku takut. Aku pergi nak dakwah daripada ajak suruh sembah Allah. Dia kata bukan hang tak? Aku pergi sila-sila hari bulan, aku kena bunuh. Dia kata di atas alasan aku pernah bunuh seorang Qibti dulu. Qala kalla, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada bunuh mereka itu akan dikau. Tuhan kata dah. Tak usah takut, Tuhan kata. Tak usah takut. Tuan-tuan, dalam Quran Tuhan kata apa? Wa makaru wa makarallah.
Wallahu khairul makirin. Musuh ni rancang macam-macam tipu daya nak memusnahkan Islam ni. Wa makarallah. Tapi Allah juga ada perancangan dia. Wallahu khairul makirin. Perancangan Allah yang terbaik. Jadi bila Allah suruh Musa pergi jumpa Fir'aun, Musa kata aku takut macam ni, aku takut macam ni, aku takut ni. Macam-macam alasan bagi nak kata dia takut nak pergi jumpa Fir'aun. Takutlah sekali dia kata mereka nanti bunuh aku. Tuhan kata tak. Tuhan kata kalla. Tuhan kata tak. Pilah. Tuhan kata tiada bunuh mereka itu akan dikau. Fadhhaba biayatina inna ma'akum mustami'un. Maka pilah oleh kedua kamu, yakni Musa dan Harun, dengan segala ayat kami. Pi, aku bekalkan kamu dengan tanda-tanda kebesaran aku. Tuhan kata. Hang bukan pi batang tubuh selai sepinggang saja. Hang pi sekali dengan beberapa mukjizat, tanda bahawa hang utusan aku. Tuhan kata pi, bahawa kami serta kamu mendengar sekalian yang kamu kata dan yang dikata kepada kamu. Tuhan kata hang sampai di depan Fir'aun tak lagi, apa hang kata kami duk dengar. Apa Fir'aun kata dekat hang kami dengar. Hang pi, hang ni under protection. Kami protect hang pi ni. Tak usah takut, Tuhan kata. Maka khitab ini di Jabal Tur. Ini semua dialog yang kita duk baca ni berlaku di Jabal Tur. Sedangkan ketika itu Harun berada di Mesir. Masa Tuhan duk cakap dekat Nabi Musa ni, Tuhan kata fazhaba. Musa, Harun, hampa dua-dua pi jumpa Fir'aun. Tuhan kata Musa dengan Harun. Sedangkan masa tu Harun tak ada di Jabal Tur. Harun duk ada di Mesir. Di khitab ghalib yang hadir seorang saja, iaitu Musa, dengan lafaz tasniah, dengan lafaz dua orang. Dia kata. Walaupun Allah sebut dengan lafaz fazhaba, hampa dua-dua pi. Sedangkan depan Allah pada masa itu hanya ada Nabi Musa saja, tapi Allah sebut dua orang. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kata memang dua orang ni akan diperintah untuk pergi menghadap Fir'aun. Firman Allah, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka datang oleh kedua kamu akan Fir'aun. Tuhan kata Musa, Harun, dua-dua pergi jumpa Fir'aun. Maka kata oleh kedua kamu kepada Fir'aun bahawa kami pesuruh Tuhan Rabbul Alamin kepada engkau. Sampai depan Fir'aun tanpa rasa takut, kata dekat dia, kami utusan Tuhan, Tuhan Rabbul Alamin. Kata begitu. An arsil ma'ana Bani Israel, bahawa engkau wahai Fir'aun lepas bebas serta kami akan Bani Israel untuk pergi ke Syam. Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, kata dekat Fir'aun kami utusan Allah, Allah Tuhan Rabbul Alamin. Di antara misi kami mai ke sini, di antara tujuan kami mai ke sini ialah nak minta supaya hang bebaskan 630,000 orang Bani Israel yang duk dera depa selama ni. Bebaskan depa, biar depa hijrah ke Syam sama dengan kami. Maka pergilah Musa dengan Harun berulang-ulang setahun. Setahun duk ulang pergi balik duk jumpa Fir'aun ni, nak minta supaya Fir'aun yang pertama mengaku kata ada Tuhan Rabbul Alamin, yang kedua minta bebas 630 orang Bani Israel. Setahun duk ulang pergi balik tiada dapat izin. Tapi Fir'aun tak berkenan. Dia kata jangan campur, ini urusan aku. Tak mau jumpa langsung. Fir'aun tak mau jumpa Musa dengan Harun ni. Sehinggalah pada satu hari masuk penunggu pintu. Setelah setahun duk ulang alik, pi tak boleh jumpa Fir'aun, pi tak boleh jumpa Fir'aun, pi tak boleh jumpa Fir'aun, setahun. Sehinggalah satu hari penunggu pintu istana Fir'aun ni masuk pi jumpa Fir'aun. Kata dia ada di sana manusia dakwa pesuruh Tuhan Rabbul Alamin. Baru sampai dekat Fir'aun cerita ni. Ada di pintu sana dua orang, depa ni nak jumpa tuanku, kata. Atas alasan depa utusan Tuhan Rabbul Alamin. Fir'aun dengar, dia kata aku selama ni duk jadi Tuhan. Ada lagi utusan Tuhan lain. Aku tu. Maka kata Fir'aun, izin baginya. Hari tu mood baik sikit. Dia mau jumpa. Siapa? Dia kata dua orang. Izin baginya. Okey, mai masuk. Aku nak jumpa mereka hari ini. Begitu. Ketika itu, Fir'aun duduk sambil lihat harimau, serigala, beruang, duduk bermain-main. Dia yang kata raja besar ni.
Hari tu mood baik. Jadi duduk tengok harimau, serigala, beruang duk melawak. Royal Circus. Hari tu dia duk rehat, duk relax, duk main dengan harimau. Tuan-tuan ni orang bila dia macam tu, dia tak main dengan anak kucing. Dia main pun dengan harimau, dia main pun fear factor. Pelik-pelik punya mainan dia duk main. Hari tu Firaun duduk, lihat harimau, lihat serigala, lihat beruang, duduk dan bermain-main. Maka tak kalah masuk Musa dan Harun. Dia tengah duk relax, duk tengok harimau apa semua duk main ni. Orang jaga pintu mai habang, kata ada 2 orang nak jumpa. Mereka kata mereka utusan daripada Tuhan Rabbul Alamin. Mereka nak jumpa. Oh, dia kata okey, no problem, panggil masuk. Dia kata. Maka masuklah Musa dan Harun. Bila masuk saja menerkam binatang itu kepada keduanya. Harimau, serigala, beruang haduk main ni, tengok-tengok Musa dengan Harun masuk, terkam di dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun ni. Jilat kaki dan sapu pipi di paha keduanya. Bukan terekam, nak faham. Terekam pipi duk jilat kaki. Harimau sudah jadi kucing. Ni yang kata Nabi. Ini mai daripada hadis, daripada riwayat tentang tafsir ayat. Bila masuk aja Nabi Musa dengan Nabi Harun, harimau, serigala, beruang tak boleh tengok orang ni. Tengok Nabi 2 orang ni mai, dia terekam pi sampai jilat kaki. Dan sapu pipi dia di paha kedua Nabi ni. Dia buat zina, dia buat manja, sapu di pipi lagu tu. Dan kodek ekor keduanya seperti anjing kodek, ada tulis di sini. Kakwa daliyakaf kodek. Kan? Dan kodek ekor keduanya seperti anjing, nak abang kata manja. Harimau terekam pipi, jilat kaki, tidur hilang pipi di paha Nabi Musa apa semua, ekor lagu tu, kodek lagu tu. Maka sangat tawaduk kepada tuannya, seolah-olah macam Nabi Musa, Nabi Harun ni tuan dia, seolah-olah macam tu. Maka takjub Fir'aun. Fir'aun ni nak takjub ke orang bayar, tapi hari tu dia tengok-tengok, kasar juga 2 orang ni. Dia kata, ada ilmu apa ni sampai harimau. Begitu jadi. Maka kata Fir'aun, siapa kamu? Tanya, siapa ni hampa ni? Siapa? Maka jawab Musa, kami adalah Rasul, utusan Tuhan Rabbul Alamin kepada engkau. Jawab macam tu. Pasal apa dia jawab macam tu? Pasal tadi kita baca ayat, Tuhan suruh pergi habang lagu tu dekat Fir'aun. Dia tak habang kami mai berdatang si geluga. Dia habang kami utusan Tuhan Rabbul Alamin. Kata-kata tu cukup untuk berkocok hati Fir'aun bila dengar. Dia kata ada Tuhan lain pada aku. Macam tu. Maka kenal Fir'aun akan Musa. Ni nak jadi pandai. Bila Musa kata kami utusan Tuhan Rabbul Alamin, Fir'aun perhati dia. Fir'aun ni bukan orang bodoh, tuan-tuan. Tak lain dia pandai. Dia tengok Nabi Musa ni atas bawah, tengok dia tangkap dah. Siapa dia ni? Qala alam nurabbika fina walida. Kata Fir'aun kepada Musa, tidakkah kami pelihara engkau pada rumah kami ketika baru beranak? Dia kenal lah. Ingat boleh tuan-tuan, Nabi Musa dilahirkan ketika Fir'aun kerah. Semua orang dia pergi cari mana-mana orang yang beranak anak laki-laki, bunuh. Tu saya duk cakap banyak. Mana-mana orang perempuan yang hampa nampak dia mengandung, tunggu sampai dia lahirkan anak. Kalau laki-laki, bunuh. Nabi Musa ditakdirkan beranak masa tu. Mak dia pergi peranyuk dalam sungai. Pasal tak gamak nak tengok orang main bunuh anak dia. Peranyuk dalam sungai. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Hanyut-hanyut jumpa dekat isteri Fir'aun. Dia balik tunjuk dekat Fir'aun. Dia kata ni budak ni aku jumpa dalam sungai. Fir'aun pegang-pegang. Selak kain lambin. Nak tengok dulu pekakah dia. Selak-selak. Dia kata bunuh. Aku tak mau. Ini budak laki-laki. Bini dia kata, abang, betul lah ahli sihir kita kata akan lahir budak laki-laki yang akan jatuhkan kerajaan abang. Dia kata, tapi tu budak mana kita tak tahu. Yang ni kita belah dia lah, dia tak tahu apa, dia kecil. Kita belah dia daripada kecil. Kita jaga dia, dia ingat kita mak pak dia, takkan dia nak gulingkan kita. Logik akal Fir'aun. Dia kata otak hang memang bergeliga.
Hak ni seorang kita jangan bunuh. Hak ni rupanya yang Allah rancang untuk nak jadi orang yang menjatuhkan dia. Tuan-tuan tengok berapa punya cantik Tuhan agung. Ni yang ayat wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Perancangan Allah yang paling baik. Maka akhirnya dia belah Firaun. Dia kata di situ, tidakkah kami pelihara engkau di rumah kami ketika baru beranak? Walabista fina min umurika sinin. Dan engkau duduk di rumah kami daripada umur engkau berapa tahun? 30 tahun Musa duduk dengan Firaun. 30 tahun, bukan duduk 3 bulan. 30 tahun daripada hari jumpa dalam sungai baru beranak tu sampai umur 30 dia duduk dengan Firaun. Begitu. Sehingga dipanggil anaknya sampai Firaun panggil dekat Musa ni anak. Dia terima Musa jadi anak dia. Begitu. Dan pakai pakaiannya dan kenaikannya. Umur dah 30 boleh pakai baju pak. Baju Firaun pun Musa duk pakai. Pasal apa? Pasal dia membesar di dalam istana Firaun. Begitu. Wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau perbuat akan perbuatan yang engkau perbuat, yakni bunuh Qibti. Dia ungkit yang kedua. Tadi yang pertama dia ungkit apa? Hang, dia kata aku kenal hang. Hang ni yang aku belah sampai 30 tahun. Yang kedua, hang jangan lupa hang ada hutang dengan aku. Hang ada bunuh orang aku. Satu orang Qibti hang sudah bunuh dulu. Rupanya fail tu tak buang lagi. Selepas 9 tahun buka balik fail tu. Begitu. Dan engkau daripada jumlah orang yang kafir dengan nikmat aku. Dia kata pula dekat Nabi Musa ni, dia kata hang betul-betul hang tak mensyukuri nikmat yang aku bagi. Dia kata. Hang orang jumpa dalam sungai, aku pergi kutip hang belah, bagi kat hang kesenangan macam-macam aku bagi dekat hang. Ini hang nak buat kat aku. Dia duk main seorang terakhir macam tu. Yang ni engkar nikmat aku atas engkau pada perbelah kecil. Dia kata. Hang boleh lupa jasa aku belah hang 30 tahun. Hari ni hang nak main ajak aku. Dia kata. Dan tiada perbuat hamba. Hang patut syukur. Kalau aku ambil hang bagi jadi hamba aku dulu macam mana? Tapi aku belah hang. Aku tatang hang macam minyak penuh. Aku jaga hang. Aku bagi macam-macam dekat hang. Aku belah hang elok-elok. Aku tak buat hang jadi hamba. Hari ni hang nak lawan aku. Dia kata. Dan tiada bunuh dengan sebab bunuh Qibti. Patut masa hang bunuh Qibti dulu, hari itu juga aku bunuh hang. Tapi aku lepas hang. Dia kata. Maka jawab Musa. Nabi Musa pun dengar melopong. Nyanyalah aku. Hak ni yang aku duk takut ni. Dia kata. Hak ni, hak masa Tuhan perintah tadi dia duk jawab kat Tuhan ni, yang ni lah. Nabi Musa pun Nabi, tuan-tuan. Jauh lebih cerdik daripada makhluk-makhluk lain ada zaman tu. Nabi. Dia dah baca dah. Kalau aku pi boleh jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi Tuhan kata kat dia, pi juga. Apa nak buat? Dia dengar perintah Tuhan. Pi, jadi macam yang dia duk sangka. Maka jawab Musa, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Kata Musa, aku perbuat, yakni aku bunuh Qibti itu memang sebenar. Ketika aku duduk dengan kamu. Dan aku daripada jumlah segala orang yang dalalah, yakni yang jahil, daripada yang diberi Allah akan daku kemudian daripada itu ilmu dan jadi rasul. Nabi Musa jawab di depan Firaun, dia kata okey. Bab bunuh Qibti aku mengaku, memang aku. Tak ada masalah, aku mengaku yang tu. Walaupun ada penjelasan, ada cerita, hang kata aku bunuh, okey, aku mengaku aku bunuh. Bukan dengan niat nak membunuh. Tampak ni mana siapa sangka tampak nak boleh mati. Tapi apa nak buat? Memang mati Qibti tu. Aku mengaku yang tu aku buat. Dia kata. Tapi aku buat tu masa aku masih duduk dengan hang. Masa aku masih duduk dengan hang. Dia kata dekat Firaun. Allah belum bagi ilmu dekat aku. Aku belum dilantik jadi Nabi pada masa tu. Aku masih jahil pada masa tu. Dia kata. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari daripada kamu, yakni daripada Firaun, tak kala aku takut akan kamu. Betul dia kata, 30 tahun hang bela aku. Tapi bila aku buat kesalahan, aku sepak Qibti ni dia mati, aku lari daripada hang. Bila dia buat benda ni, dia takut Firaun ambil tindakan dekat dia. Maka Nabi Musa alaihi salam lari daripada istana Firaun.
pergi ke Madian. 10 tahun duduk di Madian. Maka heboh bagi aku oleh Tuhan aku ilmu, dan jadi akan aku daripada jumlah segala rasulnya. Masa dia lari daripada istana Firaun pergi duduk di Madian 10 tahun, masa di Madian itulah Nabi Musa dilantik menjadi Nabi. Dia kata, itu ceritanya. Dia kata, aku terang ke hang benda ni. Firman Allah, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israel. Dan bermula yang demikian itu, yakni nikmat besar yang engkau kurnia akan dia atas aku. Apa yang hang buat dekat aku? Hang jumpa aku dalam sungai, hang ambil bela, bagi dekat aku kemudahan, kesenangan, wang ringgit dan sebagainya. Itu semua nikmat yang hang bagi dekat aku. Aku tak lupa, dia kata. Iaitu bahawa engkau perbuat hamba Bani Israel. Tapi menasabah ke? Dengan kerana hang buat baik dekat aku 30 tahun, 630,000 orang Bani Israel hampir dera mereka. Dia lawan. Setimpal ke perbuatan hang ni? Dengan kerana hang bela aku 30 tahun, adakah tu dah boleh satu lesen untuk hang pidera 630,000 orang? Dia tanya Fir'aun macam ni. Dan tiada engkau perbuat, aku itu hamba engkau. Maka tak kala dengar Fir'aun perkataan Musa itu, kata Fir'aun, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Bila dia dah jawab lagu tu, Fir'aun pi soalan kedua. Fir'aun pi dekat soalan kedua. Maka kata Fir'aun, apa itu Rabbul Alamin yang engkau kata engkau rasulnya itu? Dia kata, okey, tak apa. Hang ingat lagi kebaikan yang aku buat kan? Hang ingat tak apa. Aku nak tanya soalan lain pula. Tadi hang bagi tahu dekat orang jaga pintu istana aku, kata hang ni utusan Tuhan Rabbul Alamin. Siapa dia ni Rabbul Alamin ni? Dia kata, apa suatu ya? Apa benda? Rabbul Alamin ni apa benda? Dia kata. Kata ulama, dan tak kala tiada jalan pada ma'rifah hakikat zat Allah Ta'ala, hanya dikenalkan dia dengan sifatnya sahaja. Maka jawab Musa alaihi salam dengan setengahnya. Nabi Musa kata, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Oleh kerana Fir'aun ni dia tak kenal Tuhan, dia tak ma'rifah Allah, dia tak kenal Allah ni siapa, yang kata Tuhan Rabbul Alamin ni siapa, dia tak ma'rifah Allah, dia tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tanya Nabi Musa, siapa dia Tuhan Rabbul Alamin? Nabi Musa jawab, kata Musa, iaitu Allah, Tuhan 7 lapis langit dan bumi. Allah Tuhan Rabbul Alamin yang hantar aku main ni, Allah ialah Tuhan 7 lapis langit dan Tuhan seluruh bumi. Dan Allah adalah Tuhan yang memiliki barang yang antara keduanya. Langit 7 lapis, bumi, semua benda ada atas bumi, semua ni hak Tuhan punya, dia kata. Maka jika ada kamu itu yakin sekalian bahawa Allah Ta'ala jadinya, maka hendaklah kamu beriman dengannya, dia kata, dan mengesahkan dia. Dia kata dekat Fir'aun, kalau hang mengaku kata semua benda yang hang tengok nampak ni, hang duk nampak langit, bulan, bintang, matahari, hang tengok bumi dengan bukit, buka, gunung, ganang, dengan laut, sungai, dengan pokok-pokok, buah saja tak tahu berapa jenis buah duk ada. Kalau hang tengok semua benda ni, hang mengaku kata Tuhan buat, mai ikut aku, kita terima Allah sebagai Tuhan kita. Dia kata begitu. Qala liman hawlahu alla tastami'un. Maka kata Fir'aun kepada orang yang duduk di keliling dia, tiadakah kamu dengar jawab Musa ni? Bila Musa jawab lagu tu, dia kata dekat orang-orang penyokong-penyokong yang ada di keliling dia kata, ala tasma'un, hampa dengar dah dia jawab ni, hampa dengar kata tiada berbetulan soal aku itu. Dia kata, aku tanya lain, dia jawab lain. Hang tengok, dia beralih dekat orang-orang dia, ala tasma'un, dia kata hampa dengar tak dia jawab apa? Aku tanya dia siapa Tuhan Rabbul Alamin, dia pergi jawab dekat aku, ajak aku sembah Tuhan tu. Aku tanya siapa dia Tuhan Rabbul Alamin, lain aku tanya, lain dia jawab. Dia kata, ni cara tu cara orang bongkak lah, orang sombong, orang takabur, memandang hina pada orang yang main depan dia. Itu cara dia. Firman Allah, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa makin duk berani. Kata Nabi Musa, Allah itu ialah Tuhan kamu. Dia kata, dan Tuhan tok nenek kamu yang dahulu kala. Dia kata, tu nampak kasar lagi.
Dia kata apa pula, kata aku tak jawab soalan apa pula ni, aku duk jawab soalan. Nah, hang tanya siapa Tuhan Rabbul Alamin, aku beritahu Tuhan Rabbul Alamin ialah Tuhan yang buat 7 lapis langit, Tuhan yang buat bumi dan segala isi kandungan dia. Itu jawapan dia. Hang kata aku tak jawab pasal apa? Aku nak tambah lagi satu. Dia kata Tuhan Rabbul Alamin itu ialah Rabbukum, Tuhan hang. Dia kata wa rabbu abaikumul awwalun, Tuhan Rabbul Alamin itu adalah Tuhan tok nenek hang. Dia kata. Dia jawab lagi kasar. Maka kata Firaun, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Kata lagu tu pula dah. Maka kata Firaun bahawa rasul kamu yang disuruh kepada kamu ini sesungguhnya gila dia ni. Habis tak hati nak jawab apa, tuduh orang gila dia. Apa lagi nak kata? Dia beralih dekat orang-orang keliling dia, hang tengok dia ni gila 3 suku ke apa. Dia kata ikut sedap mulut dia. Maka kata Nabi Musa, qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Kata Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah tu ialah Tuhan masyriq dan Tuhan maghrib. Dia kata hang tanya aku tadi siapa dia Tuhan Rabbul Alamin, aku nak bagi tahu hang lagi. Tak habis lagi jawapan aku. Dia kata Tuhan Rabbul Alamin itu ialah Tuhan masyriq, Tuhan timur, dan Tuhan maghrib dan Tuhan barat. Hang tunjuk arah mana pun, utara, selatan, timur, barat, semua ni hak Tuhan punya. Dia kata. Dan barang yang antara keduanya, mana arah hang tunjuk pun semua hak Tuhan punya. Jika ada kamu itu berakal, maka beriman oleh kamu dengan dia. Dia kata betul. Dia kata kalau hang ada akal, hang beriman dengan Tuhan ni. Dia kata. Maka kata Firaun kepada Musa dengan tujuan nak mengugut Nabi Musa. Kata dia, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Inilah senjata mereka yang penghabis sekali. Senjata Firaun, senjata orang yang berkuasa, habis hak ni. Dia kata sungguh, tak apa hang cakap pandai, tak apa, sungguh dia kata. Jika engkau ambil juga Tuhan lain daripada aku, maka aku nak jadikan engkau daripada jumlah segala orang yang kena penjara. Habis. Itu weapon dia, itu senjata dia. Oh, hang cakap pandai. Tak apa, aku nak bagi tahu dekat hang. Ini amaran. Lagi sekali hang kata ada Tuhan lain daripada aku ni Tuhan. Hang kata ada Tuhan lain daripada aku, lagi sekali hang kata aku jadikan hang ni masjunin, orang yang duduk dalam penjara. Hang mau masuk penjara? Dia kata. Maka adalah penjaranya itu sangat kuat. Yang kata penjara zaman Firaun ni sangat dahsyat. Pada dalam tanah yang gelap, penjara dia underground, duduk bawah tanah. Tiada kelihatan dan tiada kedengaran sesuatu. Masuk bawah tu gelap gelemat, apa pun tak tahu, apa pun tak nampak, apa pun kelam dalam tu. Apa pun tak dengar, duduk dalam tu sunyi sepi. Apa jenis penjara yang Firaun buat pun tak tahu. Dihabas, yakni dipenjara seseorang padanya sampai mati. Yang kata penjara Firaun ni masuk, tak ada apa. Hang duduk situ, sedang-sedang mati. Itu penjara Firaun. Jadi bila dia sebut lagu tu, siapa pun takut. Siapa pun takut. Pasal apa? Bila kata aku hantar hang pergi penjara, makna kata aku hukum mati dekat hang. Begitu. Mati pula bukan mati gantung bagi mati, bukan pancung bagi mati. Mati dalam keadaan sengsara. Nak boleh ke mati itu tak tahu berapa hari. Dengan lapar dahaga, dengan panas, dengan ini bentuk seksa yang disediakan oleh Firaun pada orang yang menentang dia. Firman Allah, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Maka kata Musa kepada Firaun, adakah engkau perbuat juga sekiranya aku bawa datang akan dikau dengan satu mukjizat yang menyata sebenar aku ini rasulnya? Nabi Musa rasa dia ada lagi ruang untuk nak berhujah dan mempertahankan diri. Dia kata dekat Firaun, nanti tak dulu. Dia kata, hang nak kata aku gila ke? Hang nak kata aku ni hang nak buh dalam penjara ke apa? Kata apa? Nanti tak dulu. Satu lagi aku minta tolong dekat hang. Izinkan, dia kata, aku tunjuk mukjizat daripada Tuhan aku. Adakah setelah aku tunjuk mukjizat ini hang boleh terima kata aku sebenar-benar utusan Tuhan aku? Boleh tak boleh? Dia kata, qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Maka kata Firaun kepada Musa, bawa datang olehmu dengannya. Najib baik, dia bagi ruang. Betul? Dia kata tak apa. Hang nak tunjuk apa? Hang tunjuk. Jika ada engkau daripada segala yang benar-benar pada kata engkau sebagai rasul itu, maka tak kala dengar Musa alaihi salam perkataan Firaun itu, fa'alqa asah,
fa idza hiya thu'banun mubin. Maka lontak Musa akan tongkat di hadapan Firaun. Dia ambil tongkat dia, dia lempar di depan Firaun lah tu juga. Maka tiba-tiba jadi dia ulang yang besar. Dia kata dekat Firaun, lah ni bagi saya satu peluang. Saya nak tunjuk bukti bahawa saya utusan Tuhan betul punya. Tuhan bekalkan saya, Allah bekalkan kepada saya dengan satu mukjizat. Benarkah saya tunjuk bukti ini? Firaun pun kata okey, kalau hang betul-betul benar dengan cakap hang, tunjuk. Dia pun tongkat yang dia duk bawa ni lempar pi. Lempar pi. Dalam hadis ada cerita tongkat itulah esok Nabi Musa akan guna untuk pukul Dajjal di buku lali dia, dan Dajjal akan mati. Tongkat tu dia pun lempar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tongkat Nabi Musa tukar jadi ulang yang cukup besar. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Dan cabut ia, yakni Musa akan tangannya daripada leher bajunya, maka tiba-tiba ia jadi putih bercahaya bagi segala yang memandang, lain daripada yang ada selamanya merah. Tidak cukup dengan dia balin tongkat tu tukar jadi ulang besar. Tidak cukup dengan itu, dia angkat baju dia keluar daripada tangan baju, tunjuk daripada tangan ni, tangan yang biasanya merah ni, tiba-tiba keluar macam cahaya spotlight, terang benderang keluar cahaya macam tu. Dia tunjuk, semua orang tengok apa yang Nabi Musa buat. Qala lil mala'i hawlah inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrih famadha ta'murun. Maka kata Firaun bagi orang-orang besar yang ada kelilingnya, dia bila tengok Nabi Musa duk buat lagu ni, dia dah takut. Dia takut kot lagi orang keliling ni dah mula percaya dekat Musa. Bila percaya kat Musa, dia rasa dia kalah. Maka dia beralih kepada orang yang ada di keliling dia. Kata dia bahawa ini Musa tinggi. Dia kata pandai sekali pada ilmu sihir. Dia main tuduh lain pula. Dia kata hampa tengok, dia ni memang betul. Dia ni pandai betul buat sihir depan kita. Dia kata. Dan menghendaki ia bahawa mengeluar kamu daripada bumi kamu dengan sihirnya. Dia main tunjuk ni dengan satu tujuan. Dia nak bawa hampa semua pergi ikut dia. Maka apa suatu kamu hendak suruh aku perbuat? Dia tanya orang-orang dia, menteri-menteri dia, pembesar-pembesar yang ada keliling dia. Dia kata, famadza ta'murun? Apa nak suruh aku buat apa kat dia ni? Dia kata. Firman Allah, qalu arjih wa akha. Kata pembesar-pembesar Firaun ni, takhir akan dia dan saudaranya. Dia bagi idea dekat Firaun. Dia kata, lah macam ni tuanku, suruh dia tunggu saja. Suruh ni dua-dua orang ni, Musa dengan Harun ni, suruh tunggu saja. Nanti orang berhimpun, kita himpun orang bagi ramai. Biar rakyat kita yang selama ni duk dengar cakap Nabi Musa, yang mereka ni duk 50-50 nak percaya Nabi Musa ke nak percaya kita ke apa, biar kita himpun mereka semua, depan-depan rakyat semua, kita buat benda ni. Dan kita bagi tahu dekat rakyat, kata dia ni sihir buat. Wab'at fil madaini hashirin. Dan suruh olehmu segala kampung, segala orang menghimpun tukang sihir. Menteri dia bagi cadangan. Suruh semua orang kampung satu negeri kita ni, suruh mereka cari siapa yang pandai ilmu sihir, panggil mai. Kita suruh ahli sihir kita lawan dengan sihir Musa ni. Dia kata, ya'tuka bikulli saharin alim. Nescaya bawa datang mereka itu akan dikau dengan tiap-tiap orang yang banyak sihir, yang pandai, lebih pandai daripada sihir Musa ni. Dia kata dalam kampung kita pun ada macam-macam. Ada macam-macam. Si gelugok ni ada seorang pula dah beritahu, kata ni nak kiamat 10 hari lagi. Oh, pakat kalang gabut telefon ni, ustaz ni macam mana ni, berkata ni 10 hari nak kiamat. Yang kata orang kita ni, orang mengajar ni masjid tak ramai dengar. Orang duk mengajar di masjid tu cerita pasal hari kiamat ni macam mana, bila nak jadi, apa semua, Quran beritahu, hadis beritahu, apa semua tak ramai dengar. Satu tok bomo duduk dalam kampung mana ke, pergi beritahu kata nak kiamat 10 hari, dia pakai kalut. Kalut dah ni macam mana ni. Anak-anak dia duduk kerja kelang pun dia suruh berhenti habis semua, dah duduk pakai duduk di rumah semua ni pasal nak kiamat lagi 10 hari. Hari ni tinggal 9 ke 8 dia abang kemari dulu. Karut. Kadang-kadang benda yang karut macam tu, ada orang boleh pakai, boleh percaya,
dia boleh yakin dengan apa yang orang baca. Yang Quran duk main 30 juzuk, yang hadis Nabi beribu-ribu hadis tu ada ni, dia tak pakai. Ada tutup bunga kata ni, yang ni dia pakai. Yang ni masalah. Zaman ni pun serba. Nabi Musa alaihi salam pergi tunjuk mukjizat, dia kata dia sihir. Kita panggil ahli sihir yang lagi pandai ada dalam kampung kita ni. Kita panggil main, suruh challenge dengan Musa ni. Tengok sihir siapa lagi kuat. Fajumi'at saharatu lamiqati yaumin ma'lum. Maka dihimpun akan segala orang-orang sihir bagi hari yang maklum, iaitu pada waktu duha, pada hari raya mereka itu. Maka himpun pada satu hari itu hari raya mereka, waktu duha nak buat benda ni. Wa qila linnas hal antum mujtami'un, dan dikata bagi manusia, adakah kamu suka berhimpun pada hari itu? La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Mudah-mudahan kita sekalian dapat ikut tukang sihir kita jika ada mereka itu menang daripada sihir Musa. Yakni supaya tetap kita atas agama kafir dan tiada berkehendak ikut akan agama Musa. Yakni jika menang sihir Firaun itu. Jadi daripada sembang kat dalam kampung, depa kata biar bagi ahli sihir kita lawan dengan Musa. Dan kita minta kalau boleh biar ahli sihir kita menang. Kalau ahli sihir kita menang, kita boleh tetap atas agama kafir kita ni. Atas agama kita, tak payah ikut agama dia. Kita minta bagi orang kita menang. Begitu. Falamma jaa as-saharatu qalu li Fir'aun, maka tak kala datang tukang-tukang sihir hadapan Fir'aun, kata mereka itu kepada Fir'aun, a inna lana la ajra in kunna nahnul ghalibin, adakah bagi kami upah jika ada kami menang daripada Musa? Apa ni dia duk kira upah aja. Bila pergi depan Fir'aun, hak ni yang dia nak tanya. Dia kata nak tanya satu soalan dulu. Bab nak lawan dengan Musa ni tak ada apa dah. Kami duk mengaji sihir ni lama dah. Yang ni kacang sepat aja dia ni. Cuma nak dengar upah. Apa benda boleh bagi kat kami? Dia bertanya Fir'aun, lah ni apa boleh bagi? Dengar apa boleh bagi, baru kami boleh abang boleh tolong tak boleh tolong. Geng ni. Maka jawab Fir'aun, qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Maka kata Fir'aun, bahkan bagi kamu upah. Dia kata yang tu jangan takut, upah tentu bagi. Takkan aku nak suruh hampa buat kerja buta. Dia kata, aku tentu bagi upah. Dan bahawa kamu ketika itu, yakni bila menang tu, daripada jumlah segala orang yang hampir dengan aku. Siapa di kalangan hampa yang boleh tewaskan Musa dengan sihir hampa? Orang tu aku latih bagi jadi right hand man aku. Bagi jadi orang kanan aku. Ini offer bukan selalu. Jarang-jarang sekali aku buat. Hampa tak mau jadi orang kanan aku? Dia kata kalau mau, bagi kalah dia. Siapa yang boleh bagi kalah Fir'aun? Orang kanan aku. Dia kata. Qala lahum Musa, maka kata mereka itu, yakni tukang sihir Fir'aun itu kepada Musa, imma engkau lontak dulu ataupun kami lontak dulu sihir kami itu. Maka kata Musa, alqu ma antum mulqun. Lontar oleh kamu barang yang kamu nak lontar. Maka tak kala dengar mereka itu izin Musa, fa'alqaw hibalahum wa isiyahum. Maka lontak mereka itu akan tali mereka dan tongkat mereka yang diperbuat sihir pada keduanya. Wa qalu bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Dan kata ahli-ahli sihir Fir'aun itu, demi kemuliaan Fir'aun, bahawa kami sungguh tentu kami menang pada hari ini. Mereka pun pergi mengadap Nabi Musa. Mereka kata, okey, lah siapa nak mula dulu? Nabi Musa kata dekat mereka, hampa dulu. Hero dia mesti kemudian. Itu dah memang kaedah dia dah. Bila dia bertanya Nabi Musa, siapa nak mula dulu? Nabi Musa kata, hampa dulu. Mereka pun apa tali rami, tali apa, tali rapia, tali apa semua, lempak jadi ulang. Tongkat lah, apa tu ada di tangan, lempak semua jadi ulang. Mungkin masa tu sihir paling dahsyat ulang lah kot. Lepas dia duduk main ulang aja. Dan sihir ni dia ada musim. Dia main satu musim, sihir jenis duduk belah dinding ni tembus balik sana. Itu satu musim. Dah David Copperfield apa hari tu ni, dinding tembok besar negeri China tu. Semua orang duk tengok kamera, duk ambil gambar, orang berhimpun duk tengok ni, kata ni dia ni kenun boleh ilusi. Dia boleh penetrate tembok tu, dia boleh tembus tembok tu. Dia pi masuk dalam tembok. Biji mata tengok, tonyong biji mata tengok, masuk sungguh. Hak buat balik sana pula duk tunggu keluar hidung, keluar muka dia.
Mereka kata kasar betul dia ni. Zaman tu, musim tu. Dia main kasar lagi, dia kata takkan randuk tembok boleh tembus tu kecil. Dia kata aku boleh buat apa, tengok kapal terbang. Tengok, tak ada. Tak ada kapal terbang tu. Depan mata tu, tengok. Tak ada, bukan tak ada kerana lindung awan. Tak ada, tak tahu pergi ke mana. Puak duduk dalam kapal terbang tu apa semua. Bila turun orang pakat pergi interview, tanya hampa tadi masa jam sekian-sekian tadi hampa duduk pada apa duduk cek kapal terbang tu minum air apa semua. Yang mata tengok tak nampak. Teher. Ni yang kata teher. Dia main semusim pula jenis duk potong badan. Dia bubuh dalam satu badan apa semua boleh duk buka nampak kepala badan kaki semua duk ada. Lagi tutup pintu, ambil satu benda tajam, potong tang kepala, potong tang perut, potong bagi jadi 4. Kepala duduk ada sana, dada duduk datang ni, perut duduk datang ni, kaki duduk ujung tu. Geletek dapat kaki, muka ni duduk gelang. Kita kata kacau betul dia buat macam mana. Seher. Ni yang kata seher. Seher ni bukan cerita baru. Zaman dulu dah ada seher ni. Maka ni dia nak cerita dekat kita. Zaman Nabi Musa dulu, sihirlah menjadi kebanggaan mereka. Maka sesuai dengan sihir kebanggaan zaman tu, dibawa main Nabi Allah Musa alaihi salam dalam bentuk mukjizat, boleh lawan sihir yang ada zaman tu. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Mekah masa tu depa ni berasa megah, berasa bangga dengan bahasa. Sehingga kan sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dinding Kaabah tu depa gantung syair. Syair Imri'il Qais, syair nama penyair-penyair hebat zaman tu. Siapa boleh hasilkan satu syair yang hebat, gantung di dinding Kaabah tu, masing-masing pakat main baca, teriak yang mata mambu. Syair tu boleh menyebabkan satu orang ni macam-macam jadi. Sehingga kan pada zaman tu, siapa nak jatuhkan satu orang, dia pergi cari ahli sihir, hang buat satu sajak penjatuh dia ni. Dia ni akan karang dengan bahasa yang cukup cantik, pergi gantung di dinding Kaabah tu. Bila mereka baca, sendiri mereka jadi benci dekat orang yang syair tu hina. Dahsyat bahasa Arab zaman tu. Maka Allah hantar Nabi Muhammad mukjizat dia Quran, iaitu kitab yang mengandungi bahasa-bahasa sastra yang cukup tinggi. Nampak Allah Subhanahu wa ta'ala dia menghadapi musuh zaman tu dengan senjata yang sesuai dengan zaman itu. Quran ini zaman tu dan sampai kiamat sesuai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata bahawa kami tentu menang pada hari ini. Ahli sihir Fir'aun kata kami tentu menang. Maka tak kala lihat Musa alaihi salam, maka sihir mereka ulang bertindih-tindih. Nabi Musa tengok ni tali rami, tali rapia, tungkat apa lempar-lempar, dia jadi ulang, dia jadi punya banyak ulang, dia bertindih-tindih ulang ni. Begitu. Fa'alqa Musa 'asah, maka lontak Musa akan tongkatnya. Nabi Musa tengok benda ni, dahsyat juga sihir depan ni. Dia tongkat dia satu je, dia lempar ni. Fa iza hiya talqafu ma yafikun. Maka tiba-tiba tongkat itu jadi ular yang paling besar, menelan barang yang mereka itu perbuat sihir. Maka tak kala lihat tukang sihir akan sihir mereka itu sudah ditelan oleh tongkat Musa. Mereka tengok Nabi Musa lempar jadi ulang besar, dia telan habis semua ulang-ulang ni semua, macam makan Maggi mi aja. Tak ada apa-apa, habis. Macam tu. Fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka turun segala tukang sihir tu sujud sekalian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bumi, kerana yakin mereka itu tongkat Musa tu daripada Tuhan Rabbul Alamin. Ending dia mendadak macam tu. Dengan dandan tu, mereka bila tengok tongkat Nabi Musa ni pergi jadi ulang, telan habis licin semua ulang-ulang sihir ni. Mereka tengok lalu tu pakai sujud habis ahli sihir yang ramai ni. Sujud bukan sujud kepada Musa, tapi sujud kepada Tuhan Musa. Mereka sujud. Bukan sihir. Mereka kata ni apa yang jadi depan mata mereka ni bukan sihir. Hak mereka sihir, tapi hak Nabi Musa ini bukan sihir. Mereka kata. Serta qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Maka kata ahli sihir Fir'aun itu, telah beriman kami dengan Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Sekali dengan sujud, sekali dengan kata kami beriman dengan Allah, Tuhan seluruh alam, dan juga Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tuan-tuan bayangkan Fir'aun rasa macam mana bila tengok macam tu. Maka apabila lihat Fir'aun tukang sihir sudah sujud, maka takut ia akan sekalian manusia ikut tukang sihir. Dia bila tengok macam ni, dia kata kacau betul puak ni semua.
Macam-macam dah kita janji dekat mereka, nak upah tu, nak upah ni, nak ambil jadi orang kanan lagu tu lagu ni, pergi buat kau leceh punya cerita. Dia dah marah. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum, maka kata Firaun, adakah kamu beriman baginya, yakni bagi Musa, dahulu daripada aku izin kepada kamu? Dia kata, hampa tak tanya aku dulu, hampa buat keputusan sendiri, kata nak ikut dia. Dia marah lah. Sebab dia dah jadi kubang tenaga. Dia pun tak heran kat dia lah. Oh, dia kata tak minta izin kat aku dulu, hampa boleh pergi ucap mulut hampa kata hampa nak beriman dengan Tuhan dia. Ni aku ni Tuhan apa? Dia kata, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sah. Bahawasanya Musa itu guru besar kamu. Dia kata, ada mula tuduh hal lain pula dah. Oh, dia kata aku tahu dah, dia kata. Ada satu konspirasi di kalangan hampa. Aku tahu dah, dia kata, rupa-rupanya hampa buat satu sandiwara di depan aku. Aku tahu dah, rupa-rupanya hampa ni, rupanya ni tok guru hampa, dia kata. Musa ni rupa-rupanya guru sihir hampa, dia kata. Yang mengajar akan kamu ilmu sihir satu bagi. Musa yang ajar hampa sihir-sihir ni semua, dan mengalah akan kamu dengan satu bagi yang lain. Dia kata dia ajar hampa tali-tali ni semua pergi jadi ulang. Ada lagi satu dekat dia, dia lepas, dia makan semua ulang hampa. Hampa mai buat sandiwara depan aku. Hampa ingat aku bodoh, dia kata. Dia dah jadi sewil macam tu. Yang ni adalah tukang sihir Firaun itu 70 orang. Dan adalah ahli sihir Firaun itu 70 orang daripada Bani Israel. Ahli sihir dia tu 70 orang Bani Israel. Bani Israel ni keturunan Nabi Musa. Jadi dia kata betul lah. Dia kata hampa dengan Musa ni satu keturunan Bani Israel. Betul hampa nak pemain aku, hampa nak tipu aku, dia kata. Kebetulan 70 orang daripada ahli sihir dia keturunan Bani Israel. Hanya 2 orang saja Qibti. Yang keturunan dia jadi ahli sihir 2 orang saja. Dia kata betul dah, hampa ni karut, dia kata. Maka dituduh oleh Firaun bahawa orang itu belajar pada Musa satu bab sihir, dan Musa kalah dengan satu bab sihir yang lain. Dia kata betul dah, hampa ni karut, dia kata. Hampa pakat dengan Musa nak buat benda ni. Maka kata Firaun kepada tukang sihir dengan tujuan menakuti, yang ni dengan tujuan nak ugut tukang sihir dia. Falasawfa ta'lamun, maka lagi kamu akan tahu balasan azab daripada aku. Hampa ingat hampa main-main dengan siapa? Dia kata, hampa tak tahu aku siapa. Aku tak lepas hampa, dia kata. Lubang cacing pun aku cari. Dia mula buat cakap macam tu. Iaitu, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Sungguh, Firaun kata, aku akan potong segala tangan kamu dan segala kaki kamu daripada berlainan. Hampa tahu balasan hampa lawan aku? Firaun kata, aku akan potong tangan kanan, kaki kiri. Ataupun tangan kiri, kaki kanan. Aku akan potong khilaf. Tangan kanan, kaki kiri, dan aku hendak sula akan kamu atas pohon korma sekaliannya. Nak pergi sula di puncak pokok korma. Dia nak, abang kata, dia nak ambil tindakan dekat mereka. Maka apabila dengar segala tukang sihir akan menakuti, akan ugutan Firaun dengan azab itu, maka bertambah akan mereka itu iman atas iman. Bukan nak takut, kena ugut, lagi jadi berani. Ahli-ahli sihir ni sudah bertambah iman atas iman dengan nur yakin yang dimasuk Allah atas hati mereka itu. Allah sudah masukkan nur keyakinan dan keberanian dalam hati ahli-ahli sihir yang mengaku beriman dengan Allah tadi. Maka qalu la daira, maka kata ahli-ahli sihir tu, tiada mudarat atas kami apa yang engkau nak buat. Dia pun dah jadi berani. Dia berkata Firaun, hang nak buat apa pun kami tak akan jadi mudarat apa. Inna ila rabbina munqalibun, kerana bahawasanya kami kepada Tuhan kami kembali sekalian di akhirat itu. Kami tak ada kena mengena dengan hang. Hang bukan Tuhan. Hang tak ada syurga, hang tak ada neraka, hang tak boleh buat apa kat kami. Kami satu hari mati menghadap Tuhan kami. Dengan apa jalan mati, kami tiada mudarat. Nak mati kerana hang nak penjara dalam jil bawah tanah gelak gelemat ke, nak mati kerana hang potong tangan kanan kaki kiri ke, nak mati macam mana pun kami tak kisah. Kami mati, kami menghadap Tuhan kami tak menghadap hang. Dia berkata, inna natma'u an yaghfira lana khatayana, bahawasanya kami tamak
bahawa ampun bagi kami oleh Tuhan kami akan segala kesalahan kami. Kami lah ni nak satu aja, nak Tuhan ampun dosa kami. Tu saja, kami tak heran dengan hal. An kunna awwalal mu'minin, bahawa adalah kami awal segala orang yang beriman zaman kami ini. Dan kami rasa bangga. Pasal apa? Pasal kami orang yang mula-mula beriman kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kami tak heran dengan hal. Kami bangga, kami mati dalam keadaan beriman kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk wa auhayna ila Musa, dan kami wahyu kepada Musa. Kemudian daripada duduk menyeru iakan mereka itu Firaun dan kaumnya 30 tahun dengan mukjizat yang 9. Lepas ini kita akan tengok ada banyak lagi mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Dia tafsir ni tuan-tuan, kita tak boleh berhenti sebelum sampai stesen. Itu masalah dia. Bukan kata saya tak dengar bunyi siren tadi. Bunyi siren tu bagi orang tikam batu tahu lah, bagi orang yang luar yang main tak tahu ni apa pula. Tu bunyi menunjukkan masuk waktu Isya. Kan? Tapi kita nak berhenti. Cerita dia tengah duduk karan, tengah duduk ni. Kita berhenti. Bulan depan sambung dia jadi habis satu cerita. Dia bila nak habis satu cerita dia jadi 9.30. Jadi saya minta maaf kat tuan. Kan, minta maaf. Jadi tafsir inilah masalah dia. Kita nak berhenti, dia nak kena sampai stesen baru boleh berhenti, baru kita faham cerita malam ni. Cerita malam ni apa? Dia cerita tentang Asy-Syu'ara. Kan, dia start dengan abang Quran ni satu kitab yang ajaib. Dia cerita tentang benda-benda yang jelas. Lepas tu dia mula masuk kisah macam mana susahnya Nabi Allah Musa alaihi salam nak dakwah orang zaman dia. Lebih-lebih lagi ditakdirkan Allah Nabi Musa kena jumpa dengan Firaun, orang yang lebih segala-gala. Pula Firaun pada masa tu dengan kecenderungan dia pula suka kepada sihir. Maka nak menghadapi Firaun yang berkuasa ada satu masalah, nak menghadapi sihir kepada ahli-ahli sihir Firaun pula satu masalah. Dan kesimpulan kepada cerita kita baca malam ni apa dia? Akhirnya manusia bila Allah bagi dekat dia hidayah, petunjuk Allah, keyakinan dia ada kepada Allah, dia tak heran apa dah. Dia tak heran apa dah. Dia kata apa pun, dia kata kami tetap abdi diri kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Habis. Mati, kau mana pun mati. Mati ni satu hari semua orang mati. Tapi mereka memilih untuk mati dalam keadaan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak mau mati dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat 52 daripada surah Asy-Syu'ara. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, Bismillahirrahmanirrahim. إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.